tengok lebih lanjut tentang method. Seterusnya kita dah tengok tentang void method. Okay. Ataupun non-returning value method. Maksudnya method yang tak mengembalikan balik sebarang nilai. Okay. Dengan kata ringkas dia, void method ni apa? So void method ni dia akan perform apa yang statement yang dia perlu buat and then habis. Selepas habis dia punya apa yang dia perlu buat, dia akan execution akan berpatah balik kepada dalam main method lah, dekat mana yang dia panggil tu. Okay. So ni contoh void method. So dia ada beberapa situasi lah. So yang pertama, void method and accepting no argument. Okay. Ingat, void ni maksudnya dia tak hantar balik value. Kalau argument ni apa dia? Argument ni maksudnya nilai yang dia terima. Okay. So kalau no argument maksudnya dia tak terima apa-apa value. Contoh kat sini, kalau tengok bila dia panggil method ni, dalam parameter ni, dalam argument ni kosong, tak ada apa-apa parameter, tak ada argument. So maknanya dia tak hantar value, dia panggil method tu dengan tanpa value yang dia bagi. Okay, dan bila tengok dekat method header ni, dalam method header sendiri tak ada apa-apa value kat situ. Maksudnya no parameter lah. Okay. Kemudian kita ada juga void method and accepting argument. Maksudnya sama juga, dia masih lagi tak mengembalikan sebarang nilai, tapi dia akan terima value daripada invoke, method invoke. Bila mana kita panggil dia, kita tengok kat sini, kita hantar value untuk dia proses. Itu maksud dia. Dan dekat sini dia akan terima, dia letak dekat parameter yang sesuai. Dan ini diubah kepada variable A dan B. Nilai dia adalah 2 dan 3 yang dia terima. Okay, jelas ya? Baik. So ini kita sambung dengan jenis yang kedua, value returning methods. Kalau sebelum ni void, maksudnya tak ada apa-apa value, tapi sekarang dia ada something yang dia hantar balik kepada method call dia, atau method invoke dia. Apa value yang dia hantar balik bergantung kepada jenis lah. Dia boleh hantar balik integer, boleh hantar balik double, string dan sebagainya dalam data type kita tu. Okay, so macam mana nak kenal pasti dia adalah void returning method ataupun tak? Tengok dekat method header tu. So dekat method header kat sini, ni contoh main method. So selama ni kita dah pakai main method ada kataan void, betul tak? Sebab apa? Sebab kita punya main method memang tak hantar balik value ke mana-mana, betul tak? Itu adalah main method. Dia perform habis dalam main method juga. Betul tak? Okay, sebab tu kita ada public static void main, kemudian argument string argument tu. Okay, so maksudnya dekat sini dia memang main, kemudian so dekat sini dia panggil apa nama ni, method call sum. Dan dekat sini call sum dia ada type dekat depan, nampak tak? So method ni dia apa dia? Dia hantar balik value. Dan value yang dia hantar balik adalah integer. Macam mana kita nak tahu integer? Okay, cuba tengok kat dalam ni, nampak tak? So apa yang dia buat, dia akan, okay, sebelum tu kalau awak tengok dekat sini saya tunjuk ni tak nampak lah. Dekat sini. Okay, so dekat sini dia panggil method ni. Okay, dan bila dia panggil method tu, dia tak hantar sebarang nilai. Dalam pada tu tak ada apa-apa, betul tak? So kat sini tak ada nilai yang dia hantar. Okay, kemudian selepas dia panggil method ni, maknanya execution akan bergerak ke sini. Okay, kemudian dia akan, nampak tak? Dia tak terima, bila dia tak hantar nilai, terima pun tak ada lah. Betul tak? Okay, so apa yang dia buat dalam tu, dia declare integer A sama dengan 2, B sama dengan 3 dan dia guna nilai tu dalam method call sum tu. So apa yang dia buat, dia akan kira A tambah B dan perkataan return ni bermaksud value tu yang dia akan hantar balik ke mana, dia hantar balik ke sini. So kalau awak tengok sekarang ni,
dia call method ni, dia call dan dia assign pada integer sum. Betul tak? So selepas execution method ni, apa yang berlaku sekarang, sum tu akan dapat nilai, dalam kes ni A tambah B, 2 tambah 3. Boleh faham tak? So sum jadi 5 lah. Selepas dia dah execute kedua-duanya, main dan method ni. Okay, jelas? So itu contoh value returning method. Beza antara void, Cam tengok perkataan pertama void lah dekat dia punya method tu, dia ada void tu, ataupun dari satu kita tengok kat dalam body method body tu, dia mesti, kalau value returning mesti ada perkataan return. Kalau void tak ada. Okay, so kalau void method awak tak return nak jadi error. Kalau returning value tak ada perkataan return pun akan jadi error juga. Okay. Kita tengok contoh A method returning value and accepting argument. Kalau tadi return value tak accept argument. Sekarang yang kedua dia return value dan dia terima value. Okay, cuba tengok Sekarang dekat sini beza dengan yang tadi, dia panggil call sum dan value yang dia hantar adalah 2 dan 3. Betul? Maknanya dia panggil method tu dalam masa yang sama dia bagi value untuk method tu kira. Alright. Kemudian sekarang execution akan bergerak ke sini. Okay, so method ni dia akan kembalikan integer sebab dia keyword integer kat situ. Kalau void, void. Okay, so dia nilai yang dia terima ni 2 dan 3 ni akan masuk ikut susunan dia lah. So 2 akan pergi dekat A, 3 akan pergi dekat B. So variable A sekarang untuk method tu nilai dia adalah 2 dan 3. Jelas? Okay, bila awak, macam dalam kes ni, bila kita nak hantar value, nak terima value dekat method header, pertama sekali dia mesti jenis yang sama. Tak boleh dekat atas tu awak hantar integer, dekat bawah double. Dia faham tak? Walaupun dia tak tulis dia punya type dia, tapi 2 dan 3 tu integer, so kat sini dia terima integer lah. Boleh. Tapi kalau kat sini nak terima double pun boleh, so dia kali 2.0 lah. Tapi tak boleh lah kalau kat atas tu tiba-tiba karakter, di bawah integer tak boleh lah. Boleh faham Okay, kemudian dia mesti ikut susunan dia lah. Maksudnya kalau awak nak nilai 3 di depan, yang 3 di depan lah. Jangan awak assume nanti dia akan ikut mana-mana dan dia akan ikut susunan. Maksudnya dia akan ikut susunan mana yang dia assign dulu, dia jumpa dulu. Dalam kes ni dia ikut susunan 2 pergi kat A, 3 pergi dekat B. Dan dia mesti cukup. Kalau hantar 2, terima 2. Hantar 3, terima 3. Tak boleh hantar 2, terima 1. Hantar 1, terima 2, tak boleh. Okay, jelas? Itu cara bila mana kita nak hantar arguments kepada method. Baik. So sekarang selepas dia dah terima nilai ni, dia akan execute. So apa yang dia buat dalam method body call sum ni, dia akan buat A tambah B dan letak dekat variable kira sum. Okay. Kemudian dia akan return balik nilai bagi kira sum tu, dia return ke mana, dia akan return ke, oh tak nampak lah, return ke situ. Sama juga macam tadi, so sekarang ni value tu akan pergi ke mana, dia pergi ke variable sum. So bila dia keluar seluruhnya, selepas tu dia akan buat yang ni. So output yang keluar adalah sum of two number equal 5. Betul? Okay, betul tak? Baik. So boleh faham tak macam mana maksud fungsi returning value method ni? Boleh? Okay, maksudnya dia bila kita nak panggil dia tu, boleh hantar value, boleh tak hantar value pun boleh, tapi dia akan perform apa yang dia perlu buat. Selepas tu dia akan hantar balik satu value balik kepada tempat dipanggil tu. Itu maksud dia. Beza dengan void method tadi. Habis dah. Okey, banyak lagi bawah dia ni. Baik, mungkin awak tahu. Kalau macam ni punya senang, awak pun nak pakai method, kira je lah tu Betul tak? Buat je lah dekat main tu, kira 2 tambah 3 apa? Soalnya A tambah B. Okey, ini yang kita kata sendiri. Method ni kita kata dia reusable. Kita boleh guna balik berulang kali dengan value yang berbeza, betul tak? So kalau kita nak kira lagi sum sekali lagi, kita nak kira sum sekali lagi, tapi nilai lain pula, apa yang kita boleh buat? Kalau awak tak pakai method, awak kena buat balik A, B ataupun C, D boleh berbeza, betul tak? Betul tak? So kat sini kita buat macam mana? Kita panggil balik sekali lagi method ni, kita rasa bagi kat bawah ni. So integer sum sama dengan call sum, tadi hantar 10 dengan 20 pula.
So, sekali lagi dia akan patah balik ke method tu, tapi nilai lain juga dia kira. So, dah jimat macam kita, betul tak? So, maksudnya kita boleh guna berulang kali method tu, tapi dengan situasi yang ataupun value yang berbeza. Faham tak ni, ready? Kurut dia ni. Faham tak? Yang belakang, yang atas. Break. Okay. Tak apa, tengok lagi. Banyak video untuk method. Baik, sambung. Okay, ni kita nak fokus kalau tadi returning value method dengan void method. Sekarang tengok method definition and call. Okay. Kita tengoklah sebelum ni, apa tu method definition. Ini dia punya learning outcome. Okay. So, method definition. Method definition consists of two general part, header dengan body. Okay. So, method mesti ada benda ni. In fact, kita punya main method pun ada, betul tak? Kita buat public, static, void, main, kurungan, string, argument. Kemudian kita ada bracket. Dalam bracket tu lah body method kita. Yang atas tu kita kata header dia. Boleh faham? Okay, so bila kita create another method, kena ada benda yang sama. So mesti ada header dulu, which is dekat header ada 4 bahagian yang kita belajar sebelum ni. Mesti ada modifier, return type, name dengan parameter. Okay. Kemudian di bawah itu method body dia lah. Method body ni apa dia? Apa benda yang kita nak buat lah. Statement-statement yang method tu nak buat. Okay. So, method body macam-macam lah dia pakai curly braces. Okay, cuba tengok contoh ni. Okay, pertama sekali, bila kita nak gunakan method, kita kena define method. Maksudnya kita kena tulis method tu lah. Itu maksud dia. Kita kena create dan tulis method tu. Nak tulis di mana method ni? Dalam main ke? Kat mana nak tulis? Gagak. So, method ni sebenarnya tak kisah nak duduk di mana pun as long as dalam kelas yang sama tapi di luar daripada main. Nak buat dia di paling atas ke, dia paling bawah ke, terpulang. Okay? So, makna dia kita punya program tak masuk dalam video lah, tak apalah. So, okay. Mesti sama saya malu. So, public class, kemudian katalah kelas tu nama apa? Okay, kelas tu nama test method. Okay, kemudian kita ada kalau ikut lepas ni public static ikut main lah ke lah. So, kita biasa kita gambar main di atas. So, public static void, main, string, argument, pilih-pilih lah awak tangan. Okay. Kemudian, apa yang kita buat, kita akan tulis semua main kita dalam ni, tutup. Tutup main, satu lagi tutup kelas. Betul? Okay. So, dekat mana nak letak method ni? Method yang method tambahan yang kita create ni. So, anywhere dalam kelas yang sama, tapi bukan dalam main. Maksud dia nak letak di sini pun boleh, kalau dapat di sini ataupun di sini. Tepat dia. Di luar daripada main, tapi dalam kelas yang sama. Dia faham tak? So dia boleh duduk sebelum main tu ataupun selepas main method. Tak ada masalah. Ingat, walaupun dia duduk sebelum, katakan dia duduk kat sini, kita ada method kat sini satu. Tapi bila program ni kita run, dia akan execution akan pergi mana dulu? Adakah dia buat method dulu? Dah, dia mesti pergi main. Sebab tu lah kita mesti wajib ada main method dalam kelas kita. Sebab compiler dia tahu, dia akan execute starting daripada mana, dia akan pergi main dulu, dia akan buat first line dulu. Boleh faham kan? Okay, kemudian katalah dalam ni kita ada method, jadi kita panggil method definition kat sini lah. Kita letak header apa semua method kat sini. Katalah ada method apa kat sini. Okay, so dekat sini katalah ada satu method nama dia okay, public static nak void pun tak void pun tak apa, kita kena void
So void method 1, kemudian dia punya parameter dia katalah kosong, tak ada. Okay, so dia ada dia punya ni lah. Okay, ni method header, ni method body, betul? Dia faham tak? So inilah method definition. Faham Nanti kita tulis dan create method tu. Kalau kat sini sama lah, dia kena kat sini lah. Katalah ada lagi satu method, nama method tu pula tu di sini. Okay, dari segi dalam kelas susunan saya cakap tadi, first thing bila dia execute, dia akan execute main dulu. So tak kisahlah main ni di mana pun sebenarnya. Tapi kebiasaan kita akan letak main paling atas lah. Kebiasaan kita akan letak method-method semua di bawah lah. Oh banyak method pun. Tapi mesti dalam editor tu sini lah. Dalam kelas. Jangan di luar kelas lah. Di luar kelas lah. Okay. So, ini method definition. Maknanya apa benda yang kita nak tulis, kita akan buat dalam ni. Contoh, benda ni semua ni. Benda ni. Benda ni, dia akan duduk di sini. Okay. Boleh faham Itu kedudukan dia kat situ. Method call ni ataupun method invoke ni kat mana? Method invoke ni, kita nak panggil method tu, nak gunakan dia. So nak guna bila? Anytime lah, bila nak guna, kita guna lah. Tapi nak panggil di mana? Kita pulang lah. Biasanya kita akan start panggil dia, mesti kita panggil kat sini. Kat main ni. Katalah selepas statement kedua, ketiga ni, saya panggil method. Nama dia apa? Okay, kita boleh panggil biasa. So, method 1. Itu cara kita nak invoke dia, nak panggil dia. Dia ada dua cara. Pertama boleh panggil macam ni saja, ataupun kita boleh panggil assign dekat variable pun boleh. Ataupun awak juga boleh panggil dalam output statement pun boleh. Dia dah tengok contoh banyak lagi. Okay. So apa yang apa yang berlaku sekarang ni, selepas kita execute, dia run sampai line ni, apa yang dia buat? Dia panggil method ni. So execution automatic akan pergi ke sini. Dia perform habis, macam ni dia tak return value, mungkin dia print ke apa kat sini. Apa yang dia buat, selepas habis dia akan patah balik sambung di bawah ni lah. Sebab dia tak return value. Yang ni, betul tak? Kalau return value, tak boleh panggil macam ni. Sebab nak return value tu kat mana? Mestilah kita ada katalah variable pula kat sini. Variable apa? Apa-apalah, katalah X. So, kalau dia return value, kita ada integer. So, value ni akan pergi ke sini, dan masuk sini, dan sambung bawah lah. Boleh faham? Okey, tentu cara kita nak faham macam mana method ni berfungsi dalam program kita. Okey, so yang ni adalah method definition lah. Kalau tengok, pertama mesti ada method header. Dekat method header mesti ada 4 benda. Pertama sekali modifier, public static, ataupun kalau tak ada, dia kosong. Kosong ni maknanya dia tak ada. Modifier lah, dia ni lah. Tapi untuk saya beritahu, awak letak lah dia punya ni. Dia ada public, ada private, method dia punya jenis-jenis dia. Kemudian method header, contohnya nama method, dan last sekali mesti ada parameter. Kalau dia tak hantar value pun, mesti ada parenthesis kosong, null parameter. Tak boleh tak ada. Sebab itu memang syarat penamaan kita nak create method header, mesti ada 4 benda tu. Jelas Okay, so ini adalah method body. So dia mesti dalam ni lah. So apa benda yang kita nak buat semua duduk dalam ni. Dapat So method ni kalau tengok dia adalah method yang return value, integer. So mesti ada return something. Dalam kini dia return result. So selepas dia kira dia buat selection kat sini. Selepas dapat jawapan dia akan return balik result tu ke mana. Okay. Contoh katalah dalam main ada method invoke benda ni. So awak kena faham juga, bila method invoke ni apa yang berlaku. Dalam case ni kalau awak tengok, ditulis integer Z sama dengan max X, Y. So max X, Y adalah method tu. So dekat ni dia panggil method ni. Dan selepas dia panggil method tu, execution akan pergi ke method, dia perform, dan value yang dia return akan patah balik ke sini. Dan hasil dia tu akan sekarang dalam case ni dia assign dekat variable Z. Boleh? Faham? Boleh tak? Boleh?
So ada dua bahagian Pertama method definition, maksudnya kita mesti tulis method tu dekat mana-mana dalam kelas kita. Dan yang kedua, kita nak guna method tu, kita gunakan method invoke, method call. Kita panggil dia. Okay, last. Boleh tak sampai sini? Dua faham tak? Boleh ke tak? Okay. Baik, sekarang kita tengok detail lah apa tu method definition, method header, method body semua tu. Baik. Okay, so method header is the first line of method definition. Ingat, dia ada dua kan, header dengan method body. So, provide information about how other can interact with the method, give information to the compiler about return type, method name and type of argument. So, benda ni penting lah. Okay, sebab tu mesti ada 4 komponen untuk method header tu. Okay. If the function is expected to return some result, then the function prototype reveal the data type of the result. Maksudnya return value tu lah. Kalau dia ada return something, dia mesti ada data type dia. Okay. So, example, kalau tengok kita punya main method tu sebenarnya dia dah ada 4 benda tu, betul tak? Public static tu adalah modifier. Kemudian, tapi dia tak return value, so dia void. Saya cakap tadi lah, main method nak return value ke mana, memang habis kat situ, betul tak? So dia void, kemudian kita ada nama dia adalah main. Yang ni memang wajib ada dalam kita punya program, mesti ada main method dekat mana kita punya statement utama yang kita ni lah. Dan seterusnya parameter dia. Dalam kes ni parameter dia adalah string argument. Okay. So, ni dia punya detail lah. Call by JVM from anywhere. JVM ni Java Virtual Machine. Singkatan dia, betul saya. Okay. Dia untuk awak tahu je lah, tak tanya lah dia benda ni. Sebab bila kita awak install BlueJ tu sebenarnya, dia ada benda tu dia sekali dalam tu. Okay. Kemudian, static ada function dia juga. Kemudian ni non-returning value, so dia void. Nama dia main. Kemudian dia akan parameter yang ini adalah command line argument. Ini masuk untuk command line argument lah. Argument yang biasa yang diterima, data apa semua tu. Okay. So, kalau modifier, kalau lebih spesifik yang depan tu access specifier lah, public tu. Okay, so apa maksud public? Sebelum tu fungsi dia adalah confine the scope of the method class constructor can either be public, private or protected. This specifier determine whether a method in the class can be used or invoked by another method. Kalau public, maksudnya dia memang totally accessible. Method-method lain pun boleh guna dia, boleh panggil dia, itu maksud dia. Kalau private, dia ada certain dia punya limitation lah. Okay, kebanyakan kita punya soalan memang selalunya public, selalunya dia punya main method memang public lah. Kan? Okay. Kemudian, okay, so inilah dia punya specifier tu Okay, so ni dia punya penerangan tambahan lah. So public maksudnya anyone can access public instance variable. Kalau protected, only method of the same package or of its subclasses can access protected instance variable. Maksudnya dia limit kepada kelas yang dalam package yang sama. Contoh macam kalau BlueJ tu, bila awak buat project folder tu, yang dalam project folder yang sama saja yang boleh access. Itu maksud dia. Tapi kalau public, maksudnya project folder yang lain pun mungkin boleh access juga benda tu. Kita boleh point kat dia. Okay, kalau private, only method of the same class. Maknanya dia memang totally private. Hanya dalam kelas yang sama yang boleh guna. Okay, dia limit. Ini dia punya access from the same class. Kalau public, memang totally public lah. Baik. Okay. Tapi kebiasaan kita akan pakai public method lah. Okay, public punya specifier. Okay, source-nya modifier untuk static tu Modifier are used to apply specific functionality, can either be final, static, etc. Dia dah banyak lagi lah. Using modifier in the definition of function is optional. Okay, sebab tu lah kadang-kadang mungkin awak jumpa dia tak tulis static tu. Dekat kelas tak letak, betul tak? So just public class, betul tak? Tak ada public static class. Tapi nak letak pun dia ada boleh-boleh.
Final method indicate the functionality defined. Okay, cuba tengok dia punya ni. Dia tak detail. Nanti buat carilah kalau nak tahu. Static dengan final tadi. Okay. Soalnya return type. Tadi kita dah belajar lah return type sama ada void, non-returning value ataupun returning value based on data type. Integer, double, char, boolean, string, semua tu. Okay. Alright. And then method name. Okay, method name dia juga dikira sebagai identifier. So dia ikut peraturan yang sama macam cara kita nak namakan variable, nak namakan kelas, nak namakan apa lagi? Array. Maksud dia apa dia? Apa antara syarat dia? Pelemahan identifier. Tak ada spacing. Good. Lagi? Huruf kecil. Ada banyak, ada 4, 5 salah. Okay, yang pertama tak boleh spacing, yang kedua apa dia? Kuatlah sikit, taklah. Tak boleh sama dengan okay, good. Tak boleh mula dengan number. Okay, ataupun kalau nak bagi sebaliknya, hanya boleh mula dengan karakter alfabet dan atau underscore $sign. Okay. Alright. Lagi? Apa lagi? Orang ingat ni, selalu bertanya orang kadang-kadang ni. Tak boleh guna reserve word. Good. Reserve word tu apa dia? Reserve word tu adalah specific term ataupun words yang ada fungsi tertentu dalam Java. Contoh dia apa dia? Public, static, void, main, class, if, while, semua-semua tu lah. Okay. Tapi reserve word semuanya huruf kecil So kalau awak nak pakai variable public P huruf besar, boleh. Awak nak pakai variable nama main, M-A-I-N, semua huruf besar, boleh. Tapi tak digalakkan. Sebab saya keliru pula kita dengan benda yang reserve word tu. Okay, lagi? Apa lagi? Okay. Selebihnya, dia case sensitive. Case sensitive maksudnya dia ambil kira huruf kecil dan huruf besar. Dia ambil kira. Apa lagi? Ada lagi tak? Dia tak boleh huruf, tak boleh nombor sahaja. Dia mesti combination of combination of character, alphabet, number, underscore, $sign. 4 benda tu. Kalau nombor saja dia jadi value, bukan variable, bukan identifier. Jelas Okay, baik. So syarat dia itu je lah. Okay, cumanya dekat sini dia kata should always start with lowercase letter. For example, my method. My tu huruf kecil tapi M tu huruf besar. Okay, yang ni dia macam ni lah. Kita kata standard punya amalan lah. Amalan yang kita kata kebiasaannya huruf kedua kalau kita combine macam ni, kita gunakan huruf besar bagi huruf utama dia. Bagi perkataan kedua. Sebab bayangkan kalau awak gabung, katalah 5 perkataan, total sum of 2 number, semua huruf kecil. Nak baca jadi kelu lidah kan, bla-bla-bla baca, betul tak? Tapi bila kita letak huruf besar di antara dia, yang permulaan setiap perkataan, itu mudah kita nak cam. Tapi janganlah panjang-panjang nama variable, kan kenal awak nak tulis. Okay? Guna yang meaningful tapi simple and meaningful. Right. Kemudian parameter list. Okay, act as a variable that accept value and pass it to the method. Okay, so variable list ni terpulang lah. Kalau tengok contoh kat sini, dia pakai nama variable A dan variable B. Dan dia letak data type dia. Mesti letak data type lah. Boleh juga awak nak combine. Katalah awak nak yang A ni integer, B tu double. Boleh. So yang depan ni double lah. Tapi bila kita hantar, nanti bila kita nak panggil method tu kena hantar, yang depan tu integer, yang belakang double lah. Boleh faham
Okey, dan dari segi nama variable A dan B ni tak kisah. Kalau awak nak berbeza dengan yang dalam yang dia hantar pun boleh, nak sama pun boleh. Tapi seeloknya kita bezakan lah. Nak beza macam mana? Contoh, okey, contoh kat sini lah. Okey, kalau tengok dekat sini dia hantar XY, tapi dia terima dia namakan sebagai NAM1, NAM2, betul tak? Nak sama pun boleh, XY pun boleh kat sini. Tapi sehari bila sama, awak pula jadi keliru, betul tak? XY ni variable tu nilai asal dari mana, betul tak? So, kita bezakan. Jelas Alright. Okey, kemudian tadi parameter. Kemudian parameter ni terpulang lah. Kalau memang method kita memerlukan banyak data, so parameter ni pun akan banyak lah argument dia. Katalah awak nak buat apa? Awak nak kira hasil tambah bagi 5 markah quiz. So mungkin awak akan hantar 5 variable, betul tak? Dan dia akan terima 5 variable. So kena create 5 lah kat sini. Kita pisahkan dengan comma between those variable. Jelas Tapi mesti letak dia punya data type ni setiap satu kena ada. Sebab kita boleh berbeza-beza. Bukan macam definition kita boleh integer A, B macam tu. Dia gabung kan? Dapat Alright. And seterusnya method body. Method body ni maksudnya apa statement yang dia nak execute, yang dia nak perform. Dan method body ni mesti dalam braces. Even walaupun satu line, mesti letak curly braces, tutup, buka dan tutup. Samalah macam main method, mesti ada benda tu. Okay, jelas Alright, so ni contoh method definition. Sekali lagi yang tadi juga. Public static integer max, kemudian parameter dia integer num1, integer num2. Okay, jelas Baik, so ingat, method definition maksud dia kita nak create dan tulis method tu. Nak tulis dekat mana? Anywhere dalam kelas kita, sama ada nak letak di atas sebelum main ataupun selepas main. Tapi biasa letak selepas main lah. Jelas Baik. So mesti ada method header. Method header mesti dapat benda tu dan seterusnya method body. Okay. Next, method call. Ataupun setengah tu kata invoke. Method invoke. Panggil dia. Alright. A method execute when it is called. Maksudnya method ni dia hanya akan execute bila dipanggil. Kalau tak, dia tak buat apa-apa. Dia diam je kat situ. Okay. Katalah awak buat program ada method. Ada main, kemudian ada lagi 3-4 method. Tapi waktu lupa nak invoke. Bila awak run tak ada masalah. Tak error. Tapi buat method tak guna. Betul tak? Bila kita panggil dia, baru dia akan execute. Jelas Okay, main method automatically call when program start. Macam cakap tadi, automatic bila kita run program, dia akan execute first statement dalam main method dan ikut turutan dia dari mula sampai habis. Kalau sequence dia buat semua. Kalau selection ada part yang dia skip. Kalau looping dia akan ulang. Itu maksud structure dia. Okay. So other method are executed by method call statement. Example of method call syntax. Contoh paling mudah ini sahaja. Just letak nama method. Seterusnya followed by parameter. Kalau kemudian semicolon. So kalau dalam parenthesis ini tak ada apa-apa, maksudnya dia tak hantar value. Itu sahaja. Okay, jelas Jelas? Boleh? Ada juga method yang dia panggil, dia assign pada variable. Biasanya kalau yang macam ni, kalau yang jenis panggil simple macam ni, dia adalah void method. Sebab apa void method? Sebab dia tak return balik, dia tak patah balik dari sini. Dia tak return balik value. Void method apa? Dia perform habis, betul tak? Jelas Okay. Kalau returning value method, biasanya kita buat macam mana? Kita akan letak dia pada contoh integer x sama dengan display, display takkan ni, okay, display sum contoh dia. Okay, so kalau macam ni, maksud dia panggil method,
Dan biasanya method macam ni adalah method yang returning value, dan value yang selepas dia dapat tu dia hantar balik ke sini dan masuk dekat variable X. Okay. Ataupun boleh juga kadang-kadang kita panggil returning value method tapi tak assign pada value. Kita buat dekat output. Contoh macam gambar je lah. Gambar system.out.print. Okay, katalah kat sini kita buat total is, okay. Kemudian dekat sini kita buat apa? Kita plus method ni. Katalah method sum 2, 3 contoh dia. Kemudian tutup kurungan semikolon. Tak ruang, tak kurang lah. Okay. So nampak tak sekarang ni, ini adalah method call. Dan biasanya dia kalau macam ni dia return value. Maksudnya dia perform dan dia hantar balik value tu ke sini. Selepas dapat balik value tu, then barulah dia akan print total is dengan value yang selepas dia dah dapat method tu. Dia tak assign pada variable, tapi value tu dia hantar balik dan dia akan paparkan, tu maksud dia. Boleh faham tak? Maksudnya dia panggil method tu dalam output statement. Boleh? Tak apa, nanti contoh ada dengan tengok nanti. Okay. So how to call a method? Two ways untuk return value dengan does not return value. Okay, example. Tadilah integer larger equal max 3, 4. Maksud dia sekarang ni dia panggil method nama dia max. Parameter yang dia hantar ada 2, 3 dan 4. Possibly integer. Okay. Kemudian kalau macam ni tengok sebab dia ada variable dekat depan. Maksudnya dia mesti ada value yang dia hantar balik ke variable tu. So dia adalah, kalau kat sini memang return value punya method. Nampak tak? Okay, jelas Baik. Yang kedua, ni tadilah. So system.out.print max 3, 4. So dia return value tapi value yang dia return tu dia terus output. Tu maksud dia. Dia tak assign kat variable. Kalau yang ni dia assign kat larger. Kalau yang ni dia terus output. Kalau katalah kita nak print larger ni, of course kat sini kita akan gambar apa? Dalam kurungan larger lah. Katalah saya nak panggil method ni guna cara ni dan nak print larger tu. So kita akan print larger lah, betul tak? Tapi nak lagi jimat, tak payah buat macam tu, dan terus dalam output terus pun boleh. Boleh faham? Okay. So yang tu untuk returning value punya method. So kalau does not return value, contoh apa dia? Macam print kita punya method untuk print line ni lah. So dia punya argument dia panggil ini sahaja tak return value. Okay. Sama juga dengan void method. Okay, contoh tengok agak sini kecil pula. Okay, so ni kita punya main method. Kelas nama apa ni? Text max. Okay. So dekat dalam kita punya main method ni, kalau tengok ada 4 baris sahaja dia punya statement dia. So yang pertama dia declare I sama dengan 5. Kemudian L sama dengan 2. K sama dengan, okay, dekat sini dia panggil method max dengan parameter dia J bukan L. I dan J. So bila dia panggil method ni sekarang execution akan pergi ke ni method ni kan. So dia akan pergi ke sini. Dengan value yang dihantar adalah dalam kes ni 5 dan 2. So parameter ni akan terima 615, 62 tu 2. Jelas Okay. So dia akan pergi ke kita punya method definition. Dekat method header dia dah state dah dia akan return value integer. So kita tahu mesti ada something yang dia return. Okay. So apa yang dia buat sekarang ni dia akan dia define satu variable nama integer result. Sebenarnya dia check adakah 61 besar pada 62. So kalau besar dia akan assign, dia akan result sama dengan 61. Tak nampak sama dengan tu. Okay. So result equal 61. Maksudnya dia assign 61 kepada result. So result akan ambil nilai 61 which is 61 sekarang adalah 5, betul tak? So adakah 61 besar pada 62? Dalam kes ni betul lah sebab 615, 62. So yang ni lah yang dia akan buat. S ni tak buat, betul tak? And then selepas tu dia akan return result. So nilai result ni dia akan hantar balik ke sini.
Okay, so bila dia hantar balik ke situ, maksudnya dia hantar apa dia? Value 5 lah, betul tak? So 5 tu akan masuk dekat variable K. Selepas tu dia akan print pula benda ni, sambung lah lepas habis tu. Okay, dapat? Boleh faham tak? Okay, good. So inilah cara kita nak, okay, method dimension tu macam biasa lah. Bergantung lah, void ke tak void ke bergantung. Tapi cara kita nak invoke ni, nak panggil method ni, kena tahu cara dia. Dalam kes ni dia panggil dan dia assign returning value tu kepada satu variable. Okay, contoh, ni contoh output dia lah. So dekat sini dia keluar apa? Dia akan keluar output dia, the maximum of I, so the maximum of 3, 5 and 2, betul tak? Is, kemudian K, K ni adalah 5 tadi, is 5. So output dia adalah the maximum of 5 and 2 is 5. Boleh? Okay. So ni dia punya, dia semua senaraikan balik lah nilai-nilai variable. So dekat line keempat dan kelima, so ni line 4, 5 ni, sorry, mana line keempat ke? So I5, J2, kemudian bila dia panggil method, nilai 6, 1, 5, nilai 6, 2, 2, kemudian dia buat selection tu, sebenarnya dia akan dapat true, so nilai result akan jadi 5, dan result tu dia hantar balik ke method call, nilai K jadi 5. Okay, tak apa, awak tengok macam ni pun sebenarnya awak boleh faham apa berlaku kan. Betul tak? Yang penting awak tahu bila masa dia pergi method, dia hantar balik value dan sambung. Okay. Kita tengok contoh seterusnya. In this example, the main method invoke max ij which is defined in the same class with the main method. Dia abang, method ni dalam kelas yang sama lah dengan main method, tapi di luar pada main lah tu maksud dia. When the max method is invoked, variable is value 5 pass to num1, variable j, ni dia estimate lah apa yang saya explain tadi. Pass to number 2 in the max method, the flow of control transfer to the max method and max method is executed. So selepas dia panggil method ni dengan value yang dia hantar sekarang ni, dia hantar variable, tapi variable tu ada value lah, betul tak? Okay, so I dan J ni dengan value dia pergi ke sini, masuk dekat parameter yang berkaitan ikut susunan. Sebenarnya dia akan execute benda-benda ni. Selepas tu dia hantar balik apa result akhir dia, patah balik ke sini, masuk dekat variable. Nah, kemudian selepas tu sambunglah balik statement yang bawah tu dalam main. Sambung next statement lah. Okay. Saya tak nampak sini. Okay, cuba tengok method ni. If a method return a value, a call to the method usually treated as a value and this value will store in variable. Okay, ni dia kata kebiasaannya bila method returning value, kita akan assign balik dia pada any variable. Sebab apa? Sebab biasa mungkin kita nak guna dia berulang kali, betul tak? Contoh macam ni lah. Macam tadi, dia assign dekat variable K, so nilai K tu kita boleh guna berulang kali lah. Kalau tak, bila dia assign, contoh macam kalau dia buat macam contoh yang atas ni. Macam contoh ni. Dia tak assign pada mana variable, tapi value tu hanya diguna sekali dekat output tu sahaja. Tu maksud dia. Betul tak? Dia panggil method tu, dapat balik value, output, habis. Method, nilai tu pun dah tak ada dah. Next time nak pakai kena panggil balik. Tapi bila dia assign pada any variable, contoh ni dia assign kat K, so sekarang ni K dah pegang nilai max between I dan J, betul tak? So anytime nak pakai balik max between I dan J, kita pakai K je lah. Boleh faham tak? Tapi kalau prefer nak panggil method berulang kali pun tak salah. Pilih je lah method call tu. Alright. Sebab tu saya kata, once bila awak faham macam mana kalau kita nak structure, kita bukan nak structure, kita nak organize kita punya statement, kalau nak gunakan method-method ni seronok sebenarnya. Kita boleh pecah jadi cik-cik. So, katalah apa satu lagi kelebihan dia? Katalah awak buat satu program untuk kira nak kira hasil tambah, hasil tolak, hasil darab, hasil bahagi bagi dua number.
Okay, kalau kita buat sequence biasa, kita buat semua dalam main. Kalau awak rajin nak guna method, mungkin awak pecah kepada 4 method. Satu method untuk kira sum, satu method untuk kira apa nama ni, apa tadi, tolak, darab, bahagi. Ada 4 method. So anytime tiba-tiba awak nak betulkan balik, katalah tiba-tiba awak nak betulkan pengiraan formula dekat darab, mungkin disilap. So awak tak payah betulkan dekat main method, awak betulkan dekat method darab tu. Yalah, betul tak? Sebab formula duduk dalam tu. So mudah kan? Alright. Okay, sambung. Yang belakang sampai mana dah? Saya duduk ambil gambar ni, masih YouTube lagi. Lagi saya hantar link kat mak awak ni, tengok. Ni anak makcik duduk dalam kuliah tidur. Alright. Saya bagi je link YouTube pun. Okay, tapi tak berubah lagi video baru, tak sempat. Semua dalam kelas tu saya dah buat dah lah. Boleh tengok untuk yang method ni. Alright. Tadi kat sini ke? Okay, kat sini. So yang ni, kalau tengok dia ada integer A 15, B 8. Kemudian integer C dia panggil, untuk C tu dia panggil method max AB. So dia hantar A dan B tu ke max method. Masuk sebagai nama 6 tu, sama jadi jugalah dia buat. Okay, dia hantar balik result. Result ni patah balik ke C ke X ni. Sama jadi, tak apa, tengok bawah ni. Contoh lain, ni besar sikit. Okay, so sekarang kita ada integer W sama 5, A sama dengan 2. Kemudian integer A equal compute area WH. So kat sini dia panggil satu method, nama dia compute area WH. So dia hantar value 5 dan 2. Okay, selepas dia panggil ni, execution akan bergerak ke method. Okay, so sekarang ni method ni hantar balik integer. Dan dia terima W dan H tu sebagai width dengan height. Ikut susunan, ini akan dapat 5, yang ni akan dapat 2. Okay, so apa yang dia buat? Dia masuk method body, dia declare variable area. Sebenarnya dia kira area sama dengan width darab height. Kemudian dia hantar balik value area. So area ni selepas habis dia akan hantar balik ke sini. So variable A sekarang akan ambil area. Betul? So akan dapat 5 darab 2, 10. So nilai A sekarang 10. Then dia akan sambung, dia keluarlah output dia, area is 10. Betul? Okay, sekarang katalah awak nak kira lagi satu area dengan nilai yang lain. So kalau awak buat sequence sebelum ni, awak kena ada width 2, length 2 pula, betul tak? Kena ada area 2 pula, betul? Tapi sekarang kalau pakai array, kalau pakai method, satu lagi kita just panggil, katalah saya buat lagi satu kat sini, saya panggil pula integer nak sama A pun boleh. So integer A sekali lagi kita panggil compute area sama dengan, kali ni saya nak hantar nilai lain pula. Katalah saya nak hantar nilai 10 dan 8. So sebenarnya sekali lagi dia pergi dekat method ni tapi dia kira dengan value lain pula. So mudah kerja kita, betul tak? Tak payah nak tulis lagi dah operasi darab, operasi nak kira area tu. Panggil je method yang dah ditulis. Jelas? Okay. Contoh yang ni. Cuba tengok So ni dia punya method ni nama dia cube of. Dia adalah method yang returning value double. Kemudian nilai yang dia hantar adalah variable double x. Kalau macam ni, dia hantar pula, dia terima, ni method header. So apa yang dia buat, dia akan, ni dia declare lagi satu variable x cube. Dia kira x cube dengan x adalah x dan dia return balik x cube. Kemudian, kalau tengok main di bawah. Okay, so yang saya cakap tadi tu. Bila kita run program ni, dia akan buat yang ni dulu. Dia tak buat yang atas dulu. Sebab atas tu adalah extra method, bukan main method. So kalau ikut dia start di sini. So double 6, 2.0, double cube. Kemudian dekat sini dia panggil, nampak tak? Cube of 6. So dia hantar 6 ni ke sini. So sekarang ni dia akan X tu jadi 2.0. So dia akan kira lah 2.0 darab 2.0 darab 2.0 akan dapat
Bawah. 2 dah 2. 8. So, nilai 8 inilah yang dia akan keluar dekat sini. Okay, dia assign dekat Q. So, dia keluar 8 lah. 8.0, double. Okay. Alright. Senang je sebenarnya method ni. Okay, sikit lagi. Baik. Yang tadi untuk yang semua returning value. Sama ada kebiasaan dia kita akan letak dia pada any variable. Ataupun yang kedua boleh juga kita letak dia dalam output statement. Jelas Okay. Kemudian kalau non-returning value punya method. So, kita nak panggil macam mana? Kalau tengok contoh ni. Kalau tengok yang ni lagi lah. Dia punya min method ada sebaris saja. Satu statement saja dalam min method. So, bila dia execute, dia akan start di sini. Dan apa yang dia buat, automatic terus dia panggil number check dan hantar value 10. So, dia akan pergi ke sini. So, 10 akan masuk dekat 6. Okay, kemudian dia akan check, adakah 6 tu besar pada kosong? Yes. So, dia akan print positive number. F ni dia tak buat dan habislah method tu. Bila habis method, dia tak patah balik. Tapi execution akan pergi ke sini. Patah balik ke main. Patah balik ke selepas method invoke tu. Boleh faham tak? Okay. So, bila dia patah balik, habis tak ada apa, stop. So, output dia kat sini kalau ikut positive number lah. Jelas? Nampak tak? Dia just panggil sahaja, dia tak assign pada mana-mana variable. Sebab dia tak return value. Dan boleh juga kalau nak guna dia dalam output statement. Maknanya dia perform, tapi dia nampak dekat output jugalah. Katalah dekat sini, katalah dalam method number check ni, SOP selamat datang, contoh dia. So, selepas dia panggil method ni, mungkin dia tak hantar value. Apa output dia? Selamat datang lah, betul tak? Sebab dia perform dalam tu, habis. Dia tak return value. Okay, last. Baik. Ni contoh message. Okay. So, sama juga dia punya main kat bawah ni letak. Okay, so dekat sini dia panggil kat sini. Dia panggil method message without any parameter. So, dia akan bergerak ke sini. So, dia tak terima parameter. Nampak tak? Tak ada. Dan method ni adalah void. Okay, apa yang dia buat? Dia cuma print hello KMPP. So, sekarang ni dekat paparan screen tak akan nampak hello KMPP. Terus nampak output. Selepas dia print hello KMPP, mana dia pergi, dia sambung balik dekat sini. Patah balik ke main, sambung bawah dia pula. So, keluar pula output, welcome to Java method. Then, habis. Okay, boleh faham? Okay. So, output dia tadi, taklah. Output dia, hello KMPP, welcome to Java method. Jelas Kalau kita panggil lagi sekali kat bawah ni, so dia keluar lagi hello KMPP. Jelas? Okay. Kalau awak nak panggil method tu berulang kali, kata nak panggil dia 10 kali, nampak macam mana? Saya nak pakai hello KMPP 10 kali tapi gunakan method. Agak nak buat macam mana? Tak mau tulis method, message, tak mau tulis message method banyak kali. Tapi nak buat sekali je tapi nak keluar 10 kali. Agak? Sebelum ni kita dah belajar lah. So nak ulang-ulang pakai apa? So kita pakailah looping. Letaklah method call tu dalam loop. Betul tak? Awak buat loop 10 kali dalam while katalah I sama dengan 1, while I kurang pada 10. Then apa nak buat dalam tu panggil method message ni. Kemudian I plus 1. So dia akan ulang 10 kali, setiap kali ulang dia akan buat method ni. Betul tak? Pun lagi jimat juga macam kita. Okay. Nanti kita akan sambung daripada sini lah method call ni sikit lagi. Kemudian execution. Maksudnya execution ni macam kita tamat tadi lah. Bila masa dia pergi method, patah balik ke main dan sebagainya. Okay, kita tengok yang ni dan kita akan sambung nanti. Baik, okay, sebelum kita bersurai. Terima kasih banyak. Bagi masuk dalam report tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, stop. Alright. Okay, sebelum